Berita menarik hari ini di Soka.com, Khamis 30 September. Satu lagi kluster baharu yang tercetus akibat kegagalan masyarakat mematuhi prosedur operasi standard SOP dilaporkan di Sabah hari ini. Kluster Long Pasir di Sipitang itu dikenal pasti berpunca daripada sambutan majlis hari jadi yang dihadiri penduduk kampung. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masidi Manjun berkata, sehingga hari ini seramai 25 orang dikesan positif COVID-19 daripada 30 individu yang disaring di kampung berkenaan. Katanya ia adalah kluster kedua dalam minggu ini disebabkan kegagalan pematuhan SOP selepas kluster Mokodo di Ranau yang berpunca daripada Majlis Pengkebumian semalam. Sehubungan itu, Masidian juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri mengingatkan pemimpin di peringkat akar umbi supaya memantau aktiviti sosial di kawasan masing-masing. Sementara itu, Sabah hari ini mencatat 993 kes baharu COVID-19 iaitu turun 7 kes berbanding 1000 kes yang dilaporkan semalam. Sementara itu, Persatuan Pengguna Bijak Sabah menyambut baik komitmen Kerajaan Persekutuan untuk memberi perhatian kepada negeri kurang membangun terutama Sabah dan Sarawak dalam rancangan Malaysia ke-12 RMK-12. Presidennya David Chan berkata peruntukan yang disediakan melalui inisiatif yang digariskan dalam RMK-12 itu diharapkan mampu memacu pembangunan dan kemajuan di Sabah agar tidak jauh ketinggalan berbanding negeri lain. David berkata pihaknya berharap sebahagian peruntukan itu digunakan bagi meningkatkan kemudahan penjagaan kesihatan khususnya membina klinik kesihatan baharu di Penampang dan Beaufort yang dilihat amat memerlukan penambahbaikan selain membina pusat tabung darah baharu. Beliau berkata tumpuan penuh perlu diberikan kepada usaha mengurangkan jurang perbezaan di antara Sabah dan Sarawak dengan semenanjung yang menjadi isu dalam kalangan rakyat. Persatuan Pengguna Bijak Sabah turut menyatakan sokongan padu yang tidak berbelah bahagi kepada kepimpinan Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS yang diterajui Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor. Seterusnya, penduduk di daerah Kuala Penyu dan daerah kecil menumbuk mengadu menerima bekalan air seperti Milo yang tidak diketahui puncanya sejak kebelakangan ini. Sehubungan itu, Ketua UMNO bahagian Beaufort, Awang Asli Lakat menggesa Jabatan Air Beaufort dan Kuala Penyu mengambil tindakan segera menyelesaikan masalah itu. Beliau berkata Jabatan Air perlu memberi penjelasan kepada penduduk kenapa bekalan air ke Kuala Penyu dan menumbuk itu berwarna seperti Milo dalam beberapa minggu ini. Katanya jabatan berkenaan perlu bertindak segera mengatasi masalah itu kerana ia bukan saja menjejaskan rutin harian mereka, malah boleh menyebabkan penduduk hilang sabar. Seorang penduduk, Matusin Latif berkata, beliau terkejut apabila mendapati air paip berwarna seperti Milo yang terpaksa digunakan untuk mandi dan minum. Katanya keadaan air keruh itu masih berlarutan dan ada penduduk yang tiada sumber air lain terpaksa menggunakannya untuk keperluan harian. Bekalan air di Kuala Penyu dan menumbuk sebahagian besarnya disalurkan dari loji rawatan air LRA Limbawang di Beaufort yang memproses air Sungai Padas. Loji berkenaan sering ditutup jika berlaku banjir disebabkan limpahan air Sungai Padas hingga mengakibatkan penduduk di Kuala Penyu dan menumbuk kerap mengalami gangguan bekalan air. Seterusnya, kita beralih kepada berita jenayah di mana seorang lelaki mengaku terpaksa menjalankan aktiviti pengedaran dadah disebabkan tiada punca pendapatan. Namun kegiatannya itu tidak bertahan lama apabila dihidup polis dalam operasi serbuan di sebuah rumah di Kampung Barangkok, Kuala Penyu, Beaufort semalam. Dalam operasi jam 5.45 petang itu, polis yang bertindak atas maklumat berjaya menahan lelaki berusia 26 tahun terbabit. Ketua Polis Daerah Beaufort, Deputi Superintendent Yusuf Zaki Mat Yaakob berkata, semasa serbuan dijalankan, suspek yang berada di bahagian bawah rumah hanya mampu mendiamkan diri. Katanya pemeriksaan kemudiannya mendapati terdapat satu bekas plastik di dalam beg sandang dipakai suspek mengandungi hablur jernih disyaki dadah jenis syabu seberat 7.30 gram. Suspek juga mengaku mendapatkan bekalan dadah syabu daripada seorang pengedar tempatan bernama Nabil di Pekan Kinarut Papar. Malah suspek turut mengakui terbabit dalam aktiviti pengedaran dadah syabu sejak awal tahun 2019 kerana tiada punca pendapatan.
Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana pasukan polis marin PPM daerah ini berjaya merampas kulit kayu tangar di kawasan Bakau di Sungai Mengkapung, Pitas, Kudat dalam satu operasi Ops Khazanah Bersepadu kemarin. Operasi jam 3 petang itu berjaya merampas kulit kayu tangar yang dianggarkan bernilai Rp420.000 berdasarkan harga pasaran semasa. Pegawai pemerintah pasukan polis marin Kudat, Assistant Superintendent Cyril Douglas berkata, hasil pemantauan dan risikan mendapati terdapat sebuah pondok yang didirikan secara haram dalam kawasan Bakau, Sungai Mengkapung, Pitas. Katanya siasatan mendapati pondok berkenaan dipercayai dijadikan tempat pengumpulan kulit kayu tangar sebelum dibawa keluar untuk dijual ke negara jiran. Tambahnya, satu serbuan dilakukan di lokasi berkenaan dan menemukan sejumlah kulit kayu tangar yang dipercayai diambil secara haram. Sehubungan itu, semua kulit kayu berkenaan terus dirampas sebelum dirujuk kepada Jabatan Perhutanan Pitas untuk tindakan lanjut. Sementara itu, Cyril berkata PPM Wilayah 4 Sabah sentiasa mengalu-alukan maklumat daripada seluruh komuniti maritim untuk melaporkan sebarang aktiviti yang melanggar undang-undang. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.